1981, Kampung Banggul Peradung, Kuala Terengganu. Hadi Awang buat amanat Hadi. Sebar satu Malaysia. Saudara-saudara sekalian, berbahagialah, kita menentang UMNO bukan kerana lama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama Barisan Nasional. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan kelembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh kerana itulah kita berjuang melawan dengan mereka. Percayalah, saudara-saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad, ucapan kita adalah jihad, ilmu kita adalah jihad. Dan kalau kita berlawan dengan puak-puak ni, dan kita mati kerana rasa berlawan ni, mati kita adalah mati syahid. Perjuangan nak negara Islam, nak laksanakan hudud, kisah dan takzir. Akibat dia pecah umat Melayu. Sembahyang 2 imam kat masjid dah biasa. Sampai suami isteri yang kahwin dengan imam UMNO batal, balik, nikah balik. Sembelih orang UMNO haram, tak boleh makan. Sampai adik-beradik mati, tuan. Adik-beradik mati tak balik sebab adik UMNO kafir. Abang tak mau balik. Kemuncak dia 19 November 1985. Berlaku peristiwa Memali. Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia bertempur dengan polis kerana mereka nak menegakkan negara Islam. Mati saja Ibrahim Libya dengan kawan-kawan dia, diisytiharkan mati syahid. Dan kita telah mengambil keputusan terang-terang, dan inilah yang dinyatakan oleh ulama-ulama PAS Negeri Kedah kepada Majlis Fatwa Negeri Kedah, bahawa 14 orang sahabat kita yang telah dibunuh itu adalah syahid. Dan kita kebumikan mereka sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, yang dikafankan dan dikafankan dengan pakaiannya yang berdarah, dikebumikan dengan keadaan tidak disembahyangkan, darah mereka dalam keadaan hidup. Inilah keyakinan kita bahawa mereka adalah syahid. Apa maknanya? Tak mandi, tak kapan. Ibrahim Libya dan kawan-kawan dia mati dengan baju berdarah tu, ambil ramai-ramai lombok dekat Parit Panjang. Tuan-tuan, ada 14 jenazah kat sana, tak mandi, tak kapan tau. Sebab mereka katanya mati syahid kerana nak negara Islam. Ogos 2011, depan Muktamar Agung PAS, Hadi Awang, orang yang sama. Negara berkebajikan itu ada dalam Islam, dalam Quran pun ada. Negara berkebajikan. Dalam Islam, dalam Quran tak sebut Islamic State, dia sebut negara berkebajikan. Quran tak sebut Islamic State, dia sebut negara berkebajikan. Rupanya negara Islam tak ada dalam Quran. Na'udzubillah min zalik. 30 tahun kau bawa orang kau percaya negara Islam, sampai bertempur dengan polis, sampai mati, sampai pecah masyarakat, sembahyang 2 imam, adik sendiri mati tak balik. Tiba-tiba senang je dia kata negara Islam tak ada dalam Quran. Jom, soalan dia tuan-tuan, kalau negara Islam tak ada dalam Quran, ya Ibrahim Libya tu mati apa tu? Boleh. Ibrahim Libya dah tak boleh balik, kawan-kawan dia dah tak boleh balik, mereka masih tak mandi, masih tak kapan, kerana nak negara Islam. Tiba-tiba negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan, siapa nak tanggung tu? Siapa nak tanggung tu? Tiap-tiap ahli PAS, tiap mereka yang bayar yuran PAS, tiap mereka yang undi PAS, tiap mereka yang sokong PAS, tiap mereka yang pacak bendera PAS, tiap mereka yang pasang poster PAS, tiap mereka yang sokong gol bersama dengan PAS dan Pakatan, mereka semua kena tanggung. 14 orang. Selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah, ya, dia melaksanakan segala syariat, macam mana kita duduk orang kafir? Itu hanya merupakan satu pendapat yang melulu, yang tidak ada asas. Itu hanya. Ini telah kita jelaskan. Saya bukan masalah parti, tapi dari segi syarak saya bangkit ke tengah menyatakan kepada yang kebenaran. Kadang-kadang UMNO pun kena. Ya. Berapa ramai yang penduduk saya kena hentam di attack oleh UMNO bila kena. Kadang-kadang PAS kena. Haji tarik balik amanat tu. Wajib tarik balik.
orang yang menuduh itu sendiri yang jadi kafir, jadi bahaya. Jadi dalam konteks ni saya sudah menulis lama, dan kalau pergi pejabat mufti saya bagi artikel saya mengulas fatwa Haji Hadi, bagaimana ia bercanggah dengan Ahlussunnah Jemaah. Jadi saya setuju bahawa wajib ditarik. Dan bahayanya bukan kepada UMNO, kepada orang itu sendiri, mereka sendiri yang menjadi kafir. Itu menurut hadis. Hadis, sesiapa yang menuduh orang lain kafir, maka dia akan kembali pada salah seorang. Adalah satu amanat ni, saya tak perlu sebutlah amanat mana. Mengajak masyarakat menentang pemerintah. Mengajak masyarakat membawa di sana unsur-unsur mengkafirkan pemerintah. Mengajak masyarakat memerangi, berjihad menentang pemerintah. Mengatakan orang yang berjihad menentang pemerintah ini, yang seperti ini, yang zalim macam ni, dikategorikan sebagai mati syahid. Tu dalam amanat no. Haji Wida' Nabi bagi khutbah. Apa amanat Nabi? Amanat Nabi perintah taat kepada pemimpin kamu, walaupun hidung dia kemek, ya, walaupun kepalanya macam kismih. Nabi sebut dalam hadis ni. Ini jangan gelak, ni Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sebut dalam hadis. Nabi suruh taat kepada pemimpin. Yakni walaupun dia orang dia tu macam mana pun, orang dia hampa tengok tak elok pun, hidung kepek, kepala kecil. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi tetap suruh taat. Bahkan tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun zalim sekalipun, Nabi tetap suruh taat dalam hal-hal kebaikan yang dia suruh kita. Soal dia zalim, perangai dia tak elok, tu dia dengan Allah. Itu dia dengan orang yang dia zalimi, bukan dia dengan kita. Dia dengan kita, apa dia buat? Kalau dia suruh kita buat baik, dia ajak kita ke masjid, dia mengimarahkan masjid, tuan-tuan dan puan sekalian, so apa masalahnya? Kita kena taat dalam hal kebaikan. Kalau dia ajak kita buat mungkar, kita kata sorry, dalam bab ni YB kami tak boleh taat. Okey. Kemudian Nabi perintah, Nabi kata innama dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kamu, sesungguhnya harta nyawa-nyawa kamu, darah-darah kamu, sesungguhnya harta benda kamu, sesungguhnya maruah-maruah kamu, haram untuk kamu cemarinya sesama kamu. Tak boleh bunuh orang Islam sesama kita. Tak boleh jatuhkan maruah sama kaum muslimin. Tak boleh rampas harta benda sama kaum muslimin. Ini perintah Nabi SAW. Tapi yang ni ajak perang, kalau mati syahid. Lain amanat Nabi dengan amanat si fulan. Ini di antara pemerintah ni, saya cakap pemerintah. Ceritanya soalan pasal pemerintah. Sepatutnya kita ajak masyarakat taat pemimpin. Sepatutnya kita ajak masyarakat nasihat pemimpin. Sepatutnya kita ajak masyarakat mendoakan kebaikan untuk pemimpin terus mentadbir negara ni dengan baik. Sepatutnya kita ajak masyarakat doa bagi hidayah, petunjuk kepada pemimpin agar berpegang dengan Islam pada dirinya dan berpegang dengan Islam dalam dia mentadbir urus negara. Itu sepatutnya kita buat.